Baik, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Webinar pada kali ini kita adakan pada hari Jumaat. Okey, sebabkan pada hari Rabu yang lepas saya punya wife baru vaksin dan keadaan dia pun tak berapa nak stabil lagi sebenarnya, tapi berdasarkan keadaan yang sekarang, sebenarnya saya minta tangguh pergi ke hari Jumaat dan nak buat malam ni. Bila mana saya tengok quite okay lah, dia boleh bangun apa semua, so saya pun okay lah nak run lah webinar malam ni. Nak jadikan cerita maghrib tadi kan, balik-balik maghrib tadi dah berdenyut pula lutut aku. Lutut gout pula dah kan. So itulah dia, kita akan run webinar pada malam ini bermula pada jam 9 sehingga 10 malam. Dan saya mengharapkan semua yang berada dalam webinar ni, mana yang ada template, share bagi habis. Share bagi habis. Kita boleh teruskan sesi soal jawab pada malam ini. Dalam webinar ni kita selesaikan insya-Allah. Baik. Yang kedua sebenarnya saya nak run webinar ni, saya nak joinkan dia. Sebenarnya planning saya daripada awal, saya cerita siap-siap. Sebab saya nak combinekan dengan data, sebab ada benda baru dalam data yang saya masukkan, iaitu dalam sistem scalping tu siap ada intra punya indication apa yang berlaku untuk pair-pair yang tertentu. Jadi kita akan bincang sedikit, kita akan usik sedikit saja, sebab malam ini khususnya dengan keadaan yang sekarang, saya akan memberikan tumpuan hanya kepada teknikal badar sahaja. Okey, tapi sekiranya ada ruang, insya-Allah kita akan gunakan sebaiknya kesempatan yang ada untuk kita berbincang sedikit pembaharuan yang telah dibuat dalam sistem badar tu, dalam sistem DTS. Okey, baik. So sekarang ni template ni daripada Haikal, okey, Euro USD. Ada sedikit perbincangan yang telah kita jalankan sebelum webinar ni direkodkan. Yang pertama berkenaan dengan macam mana kita nak ambil point tu tadi. Baik, kalau kata kita rujuk daripada bawah, okey, kalau kata kita rujuk daripada bawah, yang mana ini merupakan point low, high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya dekat sini. Okey, dia telah pun membatalkan kedudukan higher high yang sebelumnya. Sorry, ayat yang betul ialah candle ini telah pun dibatalkan. RBS dia telah pun dibatalkan. Dia punya marking dia sebagai RBS. Jadi secara tak langsung bila mana RBS ini dibatalkan, okey, makanya point itu pun juga vanish. Okey, dia dah tak valid. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Tu dia. Okey, dia akan jadi macam ni. Itu dia kedudukan do teori yang sebenarnya. Okey, kita ambil dekat close candle bull. Kena faham yang tu. Okey. Dan seterusnya pula, yang ini akan jadi point higher low lah. Sini higher high, sini higher low. Okey. Okey, saya letak tepi dulu yang ni sebab nanti saya nak guna. Ada dua monthly high ni. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita dah ada floating do theory untuk time frame monthly bagi uptrend. Jadi dekat sini ialah merupakan point high low. Kemudiannya daripada sini dia naik ke sini, sepatutnya apa yang dibuat ialah high high. Okey. Jadi kita tengok betul-betul. Saya tak pasti sama ada korang boleh nampak ataupun tidak. Tapi jelas di sini kedudukan point close candle bull tu lebih tinggi daripada kedudukan higher high yang sebelumnya. Maka dekat sini, yes, point ini merupakan point higher high. Dia valid sebagai higher high. Okey, itu rules yang pertama. Bila mana sini higher high, dia kena lebih tinggi daripada yang ini. Itu rules dia. Itu peraturan dia. As simple as the word. Higher high. Makna kata dia kena lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Okey, macam tu juga dengan higher high di sini. Dia kena lebih tinggi daripada high yang di sini. Simple. Benda tu simple. Boleh apa ke nama lupa dah. Hakim ni? Haikal. Haikal. Hakim lah
dah. Boleh Haikal. Boleh. Saya faham. Faham Baik. Jadi sekarang ni percaturan baru yang telah dibuat oleh dolar bila mana digabungkan dengan euro, dekat mana yang katakan percaturan yang baru tu tadi, bila mana sepatutnya struktur yang seterusnya dalam point tersebut ialah higher low, tapi dia gagal untuk buat higher low. Dekat mana kegagalan tu tadi berlaku? Dekat sini. Ni dia. Benda ni simple. Higher low, higher high, lower low, lower high dan sebagainya. Tapi jarang-jarang orang pakai dalam analisis. Pasal apa? Terlalu mudah, terlalu basic, terlalu simple. Tapi benda yang basic, benda yang simple sebenarnya, kalau kata kita faham dan kita mampu utilize, kita mampu manipulatekan teori itu dengan baik, InsyaAllah dia akan sangat membantu kita dalam kita mengenal pasti apa yang akan berlaku untuk bulan ni. Apa yang akan berlaku. Dan kita menantikan synchronization. Minum tak apa. Kita menantikan synchronization itu berlaku pada ketiga-tiga time frame yang besar. Apa dia? Monthly, weekly dan daily. Okey, baik. Sebelum kita bincangkan tentang synchronization, kita tengok dulu di mana kegagalan struktur untuk uptrend itu berlaku pada point yang seterusnya. Okey, recall balik Higher high dekat atas ni dia dah buat. Seterusnya point yang dia kena buat ialah higher low. Okey, dia buat higher low. Selesai. Makna kata selepas dekat sini dia kena buat higher high. Lebih tinggi daripada aras harga 1.22, 256. Lebih kurang lah. Jadi dia nak kena buat closing tu dekat situ candle bull. Maknanya daripada sini, saya pinjam yang ni kejap. Dia naik dan dia kena close kat sini. Paling kurang. Paling kurang kat situ. Paling tidak. Faham Haikal? Faham. Okey. Jadi sebenarnya dekat sini dia tak ada masalah lagi. Pasal apa? Memang kita nak dia buat point higher low. Jadi situ tak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah bila candle bull ni tadi dia close cotet ni dekat situ. Itu start problem. Dekat situ start masalah. Jadi dekat sini akan bertukar. Pasal apa? Sini dah jadi high. Okey, sini dah jadi low. Yang anak panah ni yang close candle bear ni. Dan yang ni pula, yang candle bull closing ni pula, dia akan jadi lower high. Ni, dia akan jadi lower high. Bila mana bulan 8 dia close bawah ni, dia akan jadi lower low. Faham tak? Faham. Jadi yang ni saya delete dulu semua ni. Saya tak nak ada keliru. Okey. Sekarang ni tengok betul-betul. Ini keadaan yang berlaku. Okey. Tu dia. Sekejap saya tukar color kejap. Tu dia. High, low, lower high, lower low. Sini dia nak buat apa? Lower high. Dekat sini. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak confirm Saya cuba Sekejap. 1, 2, 3 3, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 2. Okey. Sini 117296. Tu dia. Tu dia. High, low, lower high, lower low. Nampak tak sini ada SBR? Jadi SBR ini yang kita akan aim di mana berlakunya kedudukan untuk lower high. Boleh faham?
Salam. Selepas berjaya monthly membuat lower high, kemudiannya kita expect untuk dia buat point lower low. Yang ni lah, yang line ni lah, lower low. Boleh? Boleh? Dan kedudukan lower low ni tadi dia kena lebih rendah daripada kedudukan yang ni. Boleh? Boleh? Setakat ni ada soalan untuk Euro USD time frame monthly. Dia kata kalau kita batan yang low tu, Aha. candle bulan ni dia tutup melebihi daripada SBR. So maksudnya dulu tu dia akan terbatal kan? Ya, betul. Okey. Bila mana candle ni dia close tinggi ke atas ni, itu soalan daripada Haikal kan? Bila mana dia close ke atas ni, dia akan jadi high, sini akan jadi low. Boleh faham? Boleh? Point low dekat sini dan lower high di sini telah pun terbatal. Boleh? Oh, okey, faham. Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada. Untuk Euro USD monthly ada? Tak ada. Okey. Yang lain-lain untuk kes ni ada soalan ataupun tidak? Tak ada? Tak ada. Okey, baik. So saya turun time frame weekly. Ambil kau. Okey, baik. So sekarang ni weekly. Tadi saya sebut time frame yang rendah ada RBS belum retrace. Tadi saya dah sebut kan. Pasal apa? Pasal saya nampak candle ni dia awal bulan pun dia dah start terjun ke bawah. Dia dah naik tinggi melampai, lepas tu dia turun bawah balik. Okey. Dekat weekly dah ada dah. Dah nampak dah. Memang betul dia naik, tapi masalahnya selepas daripada tu dia turun ke bawah balik. Pasal apa? Dekat sini, sini dah jadi low. Sorry, betul lah, low. Sini jadi high. Sini akan jadi Low. higher low. Higher low sini. Sini akan jadi higher low. Ini kita punya penentuan ni sebenarnya ni. Ni RBS ni. Ini kita punya kata putus ni sebenarnya kita nak tengok kat sini. Jadi sebenarnya Haikal dia dah buat dah low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dia dah buat dah sebenarnya ni. Okay. So kita tengok apa yang berlaku pada time frame yang rendah untuk kawasan ni. Daily dulu Jadi saya tak makin complete. Sekejap, tak apa. Kenapa visualization weekly ni tak ada dekat daily? Okey. Tengok dekat daily. Baik, kalau kata kita perhatikan pada time frame daily, sebenarnya dekat sini pun ada satu RBS daily. Okey, dekat sini. Dan masalahnya sekarang ni pada hari Jumaat, pada hari Rabu yang lepas yang ni dia tak sampai pun sini. Dan dalam masa yang sama dekat sini ada satu lagi RBS dekat bawah ni. Belum buat retracement. So apa yang berlaku dekat sini? Kita kena tengok. Okey, kalau kata nak ambil contoh untuk pullback, time frame H4 dah ada contoh untuk pullback. Dekat mana? Ni lah. Dekat sini, dekat sini. Ingat bila mana nak ambil pullback, pentingkan yang ni. Yang low pergi ke high ni. Pentingkan yang itu. Itu ukuran yang kita nak tengok. Tapi boleh tengok dekat H4 lah buat masa ni. Okey. Dekat sini pun ada juga. Okey, tapi yang ni terlalu awal. So saya suka ambil yang nombor 2. Saiz dia agak besar sikit berbanding dengan saiz nombor 1. Biar kita lebih tak apa, jangan kita kurang. Okey.
So sebenarnya sini pullback, tak ada masalah untuk dia turun balik ke bawah. Sini pun ada satu RBS untuk H4. Okay. Banyak juga sebelumnya belum retrace ni untuk time frame H4 EU ni. Okay. So daily H4, sekiranya dia membuat closing lebih rendah daripada kedudukan triangle ni tadi, ada kemungkinan besar yang dia akan turun lagi ke bawah. Ada kemungkinan besar. Okey. Jadi kalau kata nak perhatikan, kena perhatikan pada time frame H4 sekarang ni, penentuan ni. Tapi macam biasalah, hari ni hari Jumaat, ajak lagi Kang dia close kat sini je Kang. Lepas tu dia buat kita tunggu-tunggu sampailah ke hari Isnin. Dia akan jadi undecision. Okey, so untuk EU H4 ada soalan? Ada. Haikal tak ada soalan? Semua okey? Haikal? Yang pullback je tak faham sikit. Pullback. Pullback ni macam ni. Bila mana Haikal nampak dekat sini, sepatutnya retracement tu berlaku, tapi dia tidak berlaku. Ini SBR. Ataupun kalau kata untuk downtrend, kita kenal dia dengan nama Dow Theory. Dia apa? Apa nama SBR untuk Dow Theory? Point Dow Theory. Azikah nak try? Lower ke? Lower low. Itu nama dalam bentuk Dow Theory. Nama point dia. Baik. Sekarang ni kalau kata SBR ni, candle apa yang sepatutnya retrace pada SBR ni? Siapa boleh jawab? Siapa-siapa pun. Bull. Candle? Bull. Candle bull. Siapa jawab ni? Rizwan. Jadi sekarang ni dua kali shadow daripada candle bear touch dekat situ. Kena ingat, retracement masih lagi belum berlaku. Kalau kata orang tu fikir sentuh je dengan candle apa jenis candle ni, tak kisah, asal shadow tu kena je situ. Dia orang akan kata apa? Price retest tapi fail, price retest tapi fail. Tidak. Kena tengok betul-betul. Yang test tu tadi seller, yang kita nak buyer. Kena ingat, simple je dia punya rules dia. Bila marking yang kita buat warna merah, retracement must be daripada opposite player daripada marking tu. Kalau merah biru, kalau biru merah, ada dua color je. Tak susah benda tu. Dan kena ingat, kena ingat, bila mana kita boleh nampak ini dominant. Tapi kita kena ingat pula, bila mana sini dah dominant, nampak tak? Sini menandakan bahawa bull itu dominant. Bila mana dia berlaku sekali lagi, seller dominant. Tapi kena tengok pula yang ni, buyer dominant. Kena baca benda-benda tu. Combinekan apa yang telah diajar, apa yang sepanjang sebulan yang lepas kita dah belajar. Combinekan. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah sebuah pullback. Bagaimana untuk kita kata bahawa pullback itu berlaku? Bila mana SBR ataupun RBS gagal untuk berlaku retracement dan seterusnya dia membuat kenaikan. Seakan-akan bahawa dia telah pun membuat kedudukan point structure Dow Theory yang memberikan gambaran bahawa dia akan naik. Contoh, low, high, higher low, higher high. Lepas tu dia turun balik. Itu dia pullback. Itu dia pullback. Boleh faham tak Haikal? Faham?
Okey. Jadi sekarang ni tak kisahlah kalau korang nak pakai triangle ni ke, kalau korang nak pakai trend line tarik macam ni ke apa ke, tak kisah. Yang paling penting ambil daripada lower low pergi kepada point yang baru dia buat ni tadi. Jadi sebenarnya ini merupakan point baru untuk lower high sebenarnya. Ambil yang ni. Pasal apa? Ini memberikan gambaran, merupakan sukatan kekuatan kepada buyer dalam kedudukan trend downtrend. Boleh faham tak? Ni untuk semua. Boleh faham ataupun tidak? Ke nak saya sebut juga nama seorang-seorang? Macam ada berapa yang lain Oh pula dah. Semua faham ke? pasal bila yang Apa dia? Faham dia ke? Oh. Faham kau? Kau duduk dalam forum perdana ke apa? Okey, baik. So itu dia untuk pullback. Sama ada nak ambil dengan menggunakan trend line pun boleh, kalau nak ambil guna triangle pun boleh, tak ada masalah, silakan. Ikut suka. Okey. Jadi saya rasa kes tu kes NZD-JPY kalau tak silap saya. Tuan Nordin punya pair kalau tak silap saya. Yang mana Tuan Nordin ke apa nama? Tuan Nordin ke Rizwan, saya tak pasti. Tapi ada satu pair yang mana kita tengok daripada jap. Saya check balik. Sekejap Ya, AUDCAD. Siapa punya pair ni? Rizwan kan? Bukan. Okey, siapa yang ada analisis dengan saya masa AUDCAD ni? Kalau kata bukan Rizwan, maknanya Tuan Nordin kita. Siapa yang ada? Seorang pun tak ada. Saya dengan Tuan Nordin dalam shopping mall pun kalau Saya tak ada. tak ada masalah. Ya, dalam shopping mall tak ada masalah, nampak? Sorry. Tengok balik. Cuba tengok balik, ada dekat YouTube analisis dengan Tuan Nordin, yang mana saya ambil ni daripada sini, pullback tu, dan seterusnya saya letak dekat sini. Okay. Dan tengok the highest range dia boleh naik, nampak tak? So dia merupakan macam mana cara kita nak ukur kekuatan sekiranya berlaku perkara yang bertentangan. Itu cara dia. Dan benda ni masih lagi dalam peringkat kajian. Saya tak kata benda ni dah selesai. Tapi bila mana kita nampak dalam keadaan masa itulah yang saya tanda ni merupakan bukan. Kejap. SBR yang belum berlaku retracement. Ada berapa masa tu saya pun tak ingat dah. 1, 2, 3. Adalah, check lah balik nanti. Nanti check balik video dekat YouTube tu, check balik. Jadi bila mana nampak ada SBR yang masih lagi belum berlaku retracement, macam kes ni dia 3. Okay, macam kes tadi, macam kes yang Haikal punya ni pula, dekat sini SBR 2 kali dia naik, dan sebenarnya itu bukan merupakan sebuah retracement. Kita punya syarat untuk berlakunya retracement ialah kita nak daripada yang berbeza, yang berlawanan warnanya, Itu yang kita nak. Sekiranya marking ni daripada seller, jadi kita nak retracement tu daripada buyer. Sekiranya marking tu daripada buyer, kita nak retracement tu daripada seller. Itu yang kita nak. Okey. Jadi sebenarnya EU ni sekarang ni dia berada dalam kedudukan yang tergantung. Pasal apa? H4 tu macam tu, dan kena ingat hari ni hari Jumaat, dan besar kemungkinan yang pertamanya weekly dekat sini belum berlaku retracement, daily pun sama. Okey, kemudiannya dekat sini. Ni yang paling penting sebenarnya point dia ni. Dekat sini. Pasal apa dekat sini? Struktur yang sama. Low, high, higher low, higher high. Dia baru nak buat higher low sebenarnya. Jadi jangan cakap kalau kata dia dah close candle biru, lepas tu dia turun balik,
seakan-akan nampak macam mana? Nampak macam telah pun berlaku perubahan downtrend kepada downtrend. Contohnya macam ni. Okey, yang ni, okey, dia naik ke sini, seterusnya daripada sini, okey, dia turun pula sini, katakanlah dia turun ke situ, kemudiannya daripada sini dia naik pula ke sini, seterusnya daripada situ, okey, dia turun pergi ke bawah ni. Nampak macam dah berubah trend ni. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okey. Saya turunkan sikit sebab kan ada yang kata batal pula. Gitu. Okey. Baik. Jadi sini high, low, lower high. Ini contoh kalau kata dia close bahagian atas ni contoh. Okey. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nampak seakan-akan dia dah berubah, tapi kena ingat penurunan yang berlaku tu tadi sini masih lagi belum berlaku retracement. Jadi adakah turun ni disebabkan berlakunya perubahan trend ataupun dia nak retrace dekat sini? Yang tu nak kena baca. Faham ataupun tidak? Kenapa korang tak banyak tanya? Faham ke? Oh, faham. Faham. Tak ada soalan. Aku tak boleh nak baca hati orang. Tak sampai ke level tu lagi. Haikal? Faham? Boleh. Boleh saja kau ni. Tak ada soalan ke? Hazika, ada soalan? Tak ada. Tak ada saja kau orang. Ajar pullback je kau. Pullback. Kau tadi aku tanya soalan faham tak faham, kau kata kau faham. Haikal, mana awak? Yo, Terangkan balik macam mana kita nak trace pullback. Pakai yang ni, terang. Sebelum tu, sekejap, Tuan Nordin dah ada. Tuan Nordin, kita pernah buat analisis AUD/CAD, betul ataupun tidak? Masuk-masuk tu kena segang, serik aku dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada maknya tak dah lah. Apa dia? Nak tengok saya ada template tak? Kalau ada maknya dah lah tu punya. Pernah ataupun tidak kita buat analisis AUD/CAD? Cuba cek. AUD/CAD. Ada lah cikgu, bukan saya. Tak ada Tak ada, bukan saya. Tak ada pun template. Siapa punya? Ke Azizul punya? Azizul punya ke? saya memang buat IUCAD tapi yang ni bukan saya punya. Ni bukan Azizul punya Bukan. Punya nama pun tak ada. 5 hari bulan 9. Ada template ni 5 hari bulan 9. Apa dia AUD/CAD? AUD/CAD. Ada tak masa kita adakah perbincangan itu berkenaan dengan pullback ni? Saya plot dulu. Tak ada video kot masa tu. Oh, tak ada tak record Tak ada. Tapi ada tak yang TM berapa? TM berapa juga? apa dia? Time frame berapa? Daily. AUD/CAD FX Ahmad yang buat. Oh, Azizul. Saya cuma buat, mungkin saya buat apa tu, SMR je. Tak ada discount. Tak pasti aja kau Hafizul ke siapa, tapi dia punya Telegram FX Ahmad. Kalau tu Hafizul lah tu. Kalau kata pullback memang student tak buat. Saya yang buat. Kalau kata biasanya pullback ni saya yang buat. Memang bukan student yang buat. Sebab saya tak cerita teori tentang pullback dekat dalam kelas sebab dia masih lagi dalam research. Tapi ada masa-masanya saya guna jugalah. Ada masa-masanya saya guna juga untuk trading, personal trading, teori pullback ni tadi. Okey. Apa yang saya cuba nak sampaikan sekarang ni, kalau kata tuan-tuan perhatikan, pullback ni berlaku dalam lingkungan bulan 3 sehingga bulan 4. Okey.
Jadi bila mana hal tersebut berlaku, saya nampak ada pattern pullback dekat sini, saya ambil dan saya letak dekat sini. Okey, dekat bahagian ni. Dan seterusnya kita tengok macam mana market bereact dengan kedudukan tu tadi. Pasal apa? Pullback ni sebenarnya dia merupakan sebuah pergerakan major yang seolah-olah telah pun berlakunya perubahan trend. Dalam satu trend akan berlaku satu pergerakan yang dia menongkah arus. Jadi kita nak detect dekat level mana yang paling tinggi dia boleh naik. Dengan cara yang mana kita nak tengok daripada time frame yang sebelum-sebelumnya. Daripada kedudukan struktur yang sebelum-sebelumnya. Dekat mana? Dia nak kita kena refer juga pullback yang pertama. Barulah boleh kita trace pullback yang kedua. Kalau kata nak pakai tarik trend line saja, nak trace pullback, benda tu dia dah jadi macam antara kena tak kena. Dia jadi gitu. Kadang-kadang tarik trend line kena, kadang-kadang tarik trend line tak kena. Jadi saya lebih prefer dengan cara saya ambil low dan saya ambil high. Yang tu senang. Yang tu fix, yang tu rules yang tetap. Kita tak nak dia jadi macam kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh. Macam mana kita buat formula untuk SBR, RBS dan sebagainya. Kita nak dia fix. Daripada tahun yang keberapa sampai tahun yang keberapa, dia kekal dan tidak berubah. Itu SBR, itu dia RBS dan apa dia punya rules untuk dia sama ada dia batal ataupun tidak. Saya nak macam tu. Okay. Dan pullback ni masih lagi dalam peringkat research lah untuk kita technicalkan dia. Okay. Baik. Apa tadi si Fazil? Macam mana pullback? Apa dia soalan dia? Mana Fazil? Apa soalan pullback tadi? Soalan tu lah nak tanya macam mana cikgu trace full pullback tu. Okey. Dengar kan? Okey. Haikal mana Haikal? Ingat dah tak ingat dah. Jangan. Kau terang balik macam mana kita nak trace pullback. Pullback sepatutnya berlaku bila ada berlaku retracement. Tapi dekat dalam ni tak ada retracement. Iaitu retracement daripada SBR. So kalau retracement sepatutnya bull candle lah retracement. Tapi dalam ni tak ada. Kebanyakan retracement dapat macam bear candle. So and then tapi pada satu masa bull tu dia jadi dominan. So dia orang kata dia membatalkan terus SBR tersebut dan terjadinya orang kata dua teori yang barulah. Itu dah tahu masa itu dah kot. Fazil faham tak? Fazil? Maksudnya bila berlaku apa retracement? Kau tak faham kau tanya dia. Kau jangan tanya aku, kau tanya dia. Terangkan sampai Fazil faham. Cakap kau faham tadi kan? Baik kan? Maksudnya retracement dekat mana? Retracement tu sepatutnya SBR adalah SBR di berapa bulan. Tapi kalau ikutkan yang cikgu buat ni, yang cikgu tanda ni, dia dah lajak SBR. Dia dah pergi dekat resistance tu. Baru dia terjun kan. Sepatutnya nak berlakunya di teori apa ni? Sepatutnya dia pergi dekat SBR lah sepatutnya untuk dia buat retrace kan. Tapi sekarang dia lajak daripada resistance. Kenapa dia tak ikut kita punya teori tu lah? Sepatutnya ada high low tu kan. Sepatutnya dia buat high HL Okay, cikgu silakan. Dah. Kau dah terang, aku dah plot semua dah.
Macam mana? Dia sampai situ je. Tadi kata faham. Itu yang selalu jadi kenapa dia mesti lajak tu. Hazika, awak faham ke tidak? Tak. Tengok, Dan aku dah suruh seorang buat macam tu. Azizul, awak boleh bercakap ke tidak? Saya je. Boleh bercakap tak? Boleh. Silakan. Okay, pullback ni terjadi apabila price gagal untuk buat retracement. So kat sini tengok ada satu SBR. So price yang datang tu daripada seller. So maknanya belum berlaku retracement lah. So pada akhirnya satu candle bull membatalkan SBR. So itu namanya itulah dia pullback. Dia batalkan SBR tu lah. Ya betul. Dan dia pergi ke maksudnya kalau dia batal SBR dia akan cari resistance macam tu Saya tak nak jawab tau. Azizul jawab. So bila dia batalkan ni dia akan buat point kalau lagi tinggi ke? Yang ni mungkin dia buat point dia cari buat point lower high lah kalau dekat sini. Dia macam ni guys. Yang pertama pullback. Kita kena faham apa itu pullback. Yang tu dulu. Pullback merupakan sebuah pergerakan yang menongkah arus dan pergerakan tersebut telah pun berjaya untuk membuat struktur seolah-olah telah pun berlakunya permulaan kepada perubahan trend. Ayat tu faham ke tidak? Faham ke tidak ayat tu? Dia membuat perubahan struktur Pullback Selepas- merupakan pergerakan yang menongkah arus. Okey. Makna kata kalau kata downtrend dia bergerak ke atas, kalau kata uptrend dia bergerak ke bawah. Itu pullback yang pertama. Yang kedua, dia telah pun membuat sebuah struktur seakan-akan bahawa dia memberikan sebuah indication bahawa telah pun berlakunya perubahan trend. Itu pullback. Teori untuk definition untuk pullback itu dia. Yang tu dulu. Faham ataupun tidak? Itu definition Yang tu dulu. Faham ke tidak? Okey, faham je. Okey, baik. Fahamkan definisi, kerja kita ke depan senang. Soalan yang kedua, macam mana kita nak trace akan berlakunya pullback? Tu dia. Sebab kalau kata kita tengok high, low, lower high, lower low, lower high, sini pun ada kemungkinan berlakunya pullback. Betul tak? Betul. Okey. Sini sambung sini Sini lower high, sini lower low. Okey, sini lower high. Sampai dekat sini dulu. Sini lower high. Okey. Lepas dia buat lower high, kemudiannya ada sebatang candle yang berwarna merah dan shadow dia hit on the SBR. Nampak ataupun tidak? Yang ni. Nampak je. Soalan saya, dah berlaku retracement ataupun belum? Dah. Belum. Dah ke belum? Belum. Pasal apa belum? Sebab candle merah tu dominan. Sebab? Sebabnya kalau nak retracement perlu ada candle biru.
Tadi sebelum tu jawab apa? Kena merah dominan. Kau jangan sampai aku transfer kau aku pergi kat kau. Tekuk kau tu. Siapa? Haikal lah. Kau ni lah. Depan mata aku sakit kau. Kena ingat, retracement kita nak berlaku daripada player yang bertentangan. Itu syarat dia. Dominan tak dominan itu belakang kira. Itu belakang kira. Dominan ataupun tidak itu belakang kira. Okey, dia macam ni. Bila mana nampak dekat sini belum retrace, dekat sini belum retrace. Jadi highest possibility akan berlaku pullback. Soalnya sampai mana? Yang tu yang kita aim resistant. Sebab tu kalau perasan, bila mana mula analisis, kita akan start analisis apa? Support, resistant. Perasan tak benda tu? Pasal Pasal apa? Kita nak highest possibility di mana yang paling tinggi dia boleh naik dan di mana yang paling rendah dia boleh turun. Dan pullback yang paling kasar ialah pullback yang berhenti hanya pada support dan resistance. Itu pullback yang paling kasar. Dan percaya dan yakinlah cakap saya, yang ni tak cukup kasar lagi sebenarnya. Sebab ada pullback weekly yang saya pernah jumpa, bahkan monthly yang saya pernah jumpa, ada banyak SBR dia langgar gitu saja. Bila sampai kepada resistance, barulah dia stop. Yang paling senang sekali, semua orang tahu, gold. Bila mana sekali dia pacak naik, bump sampai atas. Tak pernah dalam rekod sejarah dia naik setinggi itu. Dan dia buat. Walaupun tak ada resisten yang sebelumnya, tapi bila mana dia stop dekat atas tu, itu resisten lah. Boleh? Boleh. So pullback ada dua stage. Yang paling kasar, yang stop dekat support dengan resisten, yang okey lah, moderate lah. Macam mana pun dia bergantung kepada time frame lah. Kita tak boleh lah juga nak kata, alamak, yang macam ni ke kata kasar, tak banyak mana pun dia bergerak. Bang tengok sama bang, ni H4 kan. Kalau kata kes yang macam ni berlaku dekat weekly, tak kesakit kepala. Sebab kita kena ingat, range daripada lower high turun kepada lower low ni berapa banyak. Dan dalam range lower high turun kepada lower low ni, ada berapa banyak SBR pula kat sini. Ini kita cerita sekiranya kita jumpa kes yang sama pada time frame yang besar. Weekly, monthly, daily dan sebagainya. Okey. Yang ni H4 tak usah duk pandang lah. Ada satu je pun SBR kat situ. Baik. Jadi bila mana candle ni, jangan duk fikir kata dia candle dominan ke apa. Abaikan. Perhatikan kepada apa yang berlaku. Sepatutnya berlaku retracement. Kejap data mati pula dah. Sekejap berdenyut ni. Kena injek tu, kena injek. Haramkan apa nama orang macam panjang ni dekat kawasan-kawasan ini. Okey Dina, dah ke belum? Dia dah jalan dah? Okey Okey, baik. Baik, kita teruskan. Aku dah lupa dah sampai mana tadi. Aku teringat kacang panjang je ni. Mana? Guys, tolong saya recall balik. Dekat mana tadi? Weekly. Dia berhenti pada resistance dan support. Okey. Jadi jangan pandang, jangan tengok apa yang berlaku. Okey, dekat sini. Dominant candle ke apa ke, tak usah duk tengok. Jangan duk tengok. Yang pasti belum berlaku retracement. Try out yang pertama, bukan retrace tu. Yang kedua bull. Okey, selesai. Try out yang kedua, masih lagi daripada seller. Dalam masa yang sama,
Benda ni bukan wajib, benda ni bukan wajib, dia bukan perlu ada, tidak, tapi dalam masa yang sama benda tu berlaku untuk kes ni lah, Baik, tengok dekat sini. Dominant candle daripada bear, tak apalah. Seterusnya berlaku dominant candle daripada bull dekat sini. Yang ni memberikan gambaran bahawa seller akan menguasai pasaran. Okey, seterusnya sekali lagi berlaku dominant candle daripada seller. Yang kali kedua. Tapi selepas daripada tu sekali lagi dia counter by buyer. Dan seterusnya berlaku kenaikan membatalkan kedudukan SBR ni tadi. Maka itu merupakan pullback. Itu dia. Boleh faham, Fazil? Boleh ke? Okey, selesai. Yang pertama kita bercerita berkenaan dengan definition. Yang kedua kita bercerita berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita mengenal pasti sama ada akan berlaku pullback ataupun tidak. Itu dia. 2. Yang ketiga, macam mana pula cara untuk kita ambil pullback ni, pattern dia, dan kita sesuaikan dengan apa yang akan berlaku seterusnya. Caranya ialah ambil daripada yang paling rendah, harga yang paling rendah. Itu kata kunci dia. Harga yang paling rendah. Kalau sekiranya dekat sini shadow candle bull ni rendah kat sini, makanya ambil yang itu. Boleh faham tak? Faham tak? Faham. Kalau kata ni ada candle warna hijau kat sini. Kalau candle warna hijau ni turun lagi rendah sampai sini, ambil yang tu. Kata kuncinya ialah harga yang paling rendah dan harga yang paling tinggi. Itu kata kunci dia. Ya? Bila mana dah ambil, kemudiannya kita turun pada time frame, kita buka sikit, kita tengok, katakanlah selepas ni dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dekat sini tak berlakunya retracement. Then boleh. Ini point lower, ni point lower low, ambil daripada sini, letak balik ukuran yang kita dah buat tu tadi. Jadi ada kemungkinan besar dia akan naik sampai takat ni. Itu dia. Macam mana kita nak mengenal pasti the highest level dia boleh pergi. Dapat ke tidak? Dapat. Nak penerangan yang lebih baik, benda yang dah ada, AUD CAD. Okey. Baik. So sekarang ni tengok dekat sini, yang ni gagal berlaku retracement, yang ni pun sama. Nampak? Dekat sini. Yang first kali, yang ni dia kena pada candle bear. Yang ni pula dia tak kena. Yang ni. Case ni dia tak kena. Dan yang ni pun candle bear. Bila mana dua ni dah berlaku dan dia pacak naik. Yang ni pun sama, case ni dia stop dekat resistant. Okey, case yang sama. Baik. Jadi sekarang ni tengok daripada sini naik sampai atas ni. Okey. Tu dia. Ni dia punya low dia kat sini. Okey. Nampak? Sama. Nampak tak? Tu cara dia macam mana kita nak ambil dan kita nak ukur untuk pattern yang akan datang. Okey, baik. So ada soalan ataupun tidak setakat ni? Baju yang tu. Ada soalan setakat ni? Tak ada? So kalau ukuran tu ngam-ngam soy dekat level resistant tu, maknanya kemungkinan dia akan naik sampai situ lah, pullback tu. Ya, betul. Okey, boleh? Ada soalan lagi? So kalau ada dua jenis pullback yang lama history, kita nak ukur macam mana? Kita akan ambil, saya akan ambil yang paling besar. Macam yang saya cakap, benda ada depan mata tu. Tadi baru aku cakap budak ni lah. Nampak ni? Ni kita boleh kata ni pullback lah. Tapi antara yang ni dengan yang ni, saya prefer ambil yang ni. Pasal apa? Range dia lagi besar. Faham, Michael? Faham. Satu lagi kena ingat, yang ni permulaan trend, dia baru nak start. Jadi seller tu belum betul-betul dominan. Dia belum cukup masak lagi. Bila mana dia dah berjalan macam ni, high, low, low, high, low, 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 high, low, low, benda semua ni,
Makna kata seller ni dia dah selesa dah. Dia dah berasa dia dominan dah. Dalam dia duk berasa dia dominan tu tadi, ketepak buyer masuk. Yang tu yang kita nak tu. Masa sewaktu dia tengah betul-betul rancak, tiba-tiba buyer masuk, membuat satu pergerakan yang menongkah arus yang agresif, sehingga menampakkan seakan-akan telah berlakunya perubahan trend. Itu yang kita nak. Boleh? Soalan juga. Boleh. Silakan tuan. Kalau macam AUD CAD tadi, kita boleh ukur berapa jauh dia nak beli sebagai pullback kan. Entry-nya sepatutnya dekat mana? Pasal tu tak tahu kat mana start dia yang kita confirm benda tu sebagai pullback. Kalau kata nak entry, tentu-tentu kita akan entry yang paling atas. Boleh Tuan Nordin? Oh, maknanya sell lah, bukannya buy dari bawah tu. Tak, sell. Sebab apa? Sekarang ni trend dia menurun dan kena ingat, macam yang saya cakap tadi, pullback merupakan sebuah pergerakan yang menongkah arus. Selepas selesai berlakunya pullback, dia akan kembali ikut trend. Boleh? Okey, baik. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada saya nak teruskan analisis kepada gold pula lepas ni. Teruskan cikgu. Amboi. Tiba-tiba semangat kau, apa hal? Biasalah kalau dah semangat tu merah lah cikgu. Tish. Gol pening-pening lalat. Okey, baik. Berpinau je mata aku tengok ni. Okey, Haikal, tolong terangkan apa yang awak nampak dengan gol ni. Allahu Akbar. Haikal. Ya. Tolong terangkan apa yang awak nampak dengan gol. Apa ni? Di situ kita nampak ada macam perubahan trend lah. Okey. Dekat monthly high dengan high tu. Okey. Sebabnya tak ada lagi higher high, tapi ada nampak macam lower high. So ada perubahan trend kat situ. Soalan saya, perubahan trend ni berlaku semata-mata disebabkan USD lebih kuat berbanding dengan gold atau ada sebab lain? USD lebih kuat dari gold. Yakin? Yakin. Tak ada sebab lain? Tak ada talian hayat. Macam mana kalau saya kata sekiranya pergerakan menurun yang berlaku sekarang ni adalah sebab tidak berlaku lagi retracement pada high-high yang sebelumnya? Retracement high. Boleh jadi. Macam mana Hafiz? Macam mana Hafizul? Macam mana Haikal? Tak apa cikgu cakap tadi. Retracement high. Awak nampak tak sini high-high? Okey, nampak situ. Bila mana, sebab tu saya cakap, bila mana kita analisis, kita nak kena tengok sebenarnya pergerakan itu tadi berlaku sebab apa. Kita nak kena kenal pasti, supaya sekiranya price sampai dekat RBS tu nanti, tiba-tiba dia naik, awak tak terkejut. Faham tak? Jadi sebab tu kita kena kenal pasti dia nak turun tu sebab apa. Ada tak sebarang reason yang menyedut price tu ke bawah? Ada ataupun tidak, kena cari benda tu. Faham? Sini dia turun macam perubahan trend sebab dia nak cari yang RBS ke bawah tu. Saya kena ada andaian yang macam tu. Sebab apa saya tak nak bila dia sampai sini. Okay, bear in mind, masa tu kita tengah sell, tiba-tiba sampai situ price naik, putih mata melopong.
Sebab tu kita kena trace pasal apa dia nak turun, ada ataupun sebab yang akan menyebabkan dia terjun ke bawah. Kena cari. Boleh? Boleh. Itu satu. Yang bawah ni satu lagi. Oh, tak bawah tu jauh sangat. Dalam screenshot yang tu saja pun sebenarnya kita boleh nampak dah. Okay. Baik. So itu untuk goal. In term of point pula. Okay. Baik. So sekarang ni tu dia. High, low, lower high, lower low. Ni apa dia ni? Pergerakan ni pergerakan apa ni? Downtrend. Dina tengah trade sekarang kan? Ni satu lagi pullback ni kat sini. Nampak? Pullback ni berlaku sebab apa? Nampak yang ni? Yang ni pun pullback juga, tapi kecil. Yang ni pullback yang besar ni. Daripada lower low pergi ke lower high ni. Ni pullback ni. Boleh nampak tak? Nampak. Lepas daripada ni, kalau kata ada pattern yang akan berlakunya kedudukan retracement yang yang belum berlaku, boleh pakailah ni range ni. Ini range yang besar, ini range yang kecil ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada dua range dekat situ. Okey, baik. Jadi sekarang ni ada kemungkinan besar high, low, lower high, lower low tak boleh. Kalau kata time frame weekly, teori ni salah ni. Dia tak boleh macam ni. Dia kena macam mana? Dia kena macam ni. Sebenarnya itu je yang baru berlaku. Ni dia. Nampak tak? Nampak. Ke tak faham pasal apa saya kata itu baru berlaku? Faham tak? Tak faham. Okey. Tengok Tapi imagination nak kena tinggi Tengok betul-betul. High. Habis Okay. Boleh. High, low. Lower high, lower low, lower high. Dia dah batalkan. Nampak? Okay. Jadi sini high, sini low, sini low high. Boleh? Boleh. Okey, setakat ni boleh ikut Boleh. High, low, lower high. Baik. Dia turun buat lower low, dia naik dia buat lower high. Okey, saya recall. High, low, lower high, lower low, lower high. Selesai. Kemudiannya yang ni kita abaikan. Saya terus lompat pergi lower low yang bawah ni. Boleh? Okey. Okey. Bila mana dia buat lompat pergi lower low bawah ni, high, low, lower high, lower low, saya ambil sini. Maknanya sini jadi lower high. Boleh? Okey. Masalah dia dekat sini. Pasal apa? Dia dah membatalkan kedudukan low dekat sini. Faham? Faham. Jadi sekarang ni low, lower high, high, low, lower high, lower low. Boleh? Boleh. Lower high dekat sini. Boleh? Okey. Dia dah batalkan kedudukan kat sini pula. Jadi saya start balik. High, low, low high. Yang ni abaikan, kita tak nak tengok. So sekarang ni high, low, low high, lower low. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni dah cantik. High, low, lower high, lower low. Tapi lepas tu dia naik sampai sini pula. Batalkan yang ni pula. Nampak? Nampak. High, low, low high. Itu je. Setakat ni itu sahaja. Boleh?
Boleh. Jadi sekarang ni sebenarnya apa yang weekly nak buat? Lower low. Itu yang weekly nak buat. Yes. Apa dia? Sorry, cikgu dia tekan yes, lower low. Aku dah. Weekly nak cari lower low sekarang. Weekly nak cari lower low. Okay, baik. So, bila mana satu structure, dua teori, dia hanya ada 3 sahaja. Dia baru buat 3 sahaja. High, low, lower high. Apa yang takut ialah dia akan pecahkan point ni dan seterusnya dia akan menuju ke atas. Kena ingat, bila mana sebuah structure dia baru ada 3 point, high, low, lower high ataupun low, high, high, low, dia belum cukup kuat. Dia belum cukup kuat. Yang tu kena ingat. Dia kena ada 4, 5 dan 6. Yang tu cantik. Macam mana cara kita nak trace akan berlakunya pecahan tu tadi, ini salah satu cara dia. Tapi kita bukan ada satu time frame sahaja. Jadi sekarang ni kita boleh nampak yang mana monthly pun dia ada retracement yang masih belum berlaku. Jadi yes, it is logic untuk weekly punya time frame buat lower low sekarang. Sebab kalau kita nak kata retracement belum berlaku, ada satu shadow yang panjang sampai bawah, dan sebenarnya kawasan ni dah tak ada apa dah yang boleh menghalang dia. In term of hutang, sebenarnya tak ada hutang. Pasal apa? RBS ni dah berbayar, dah selesai, dan hanya ada satu sahaja dekat situ. Boleh nampak tak Hafizul? Aikal ko. Aikal Hafizul. Aikal, sorry. Boleh nampak tak Aikal? Hutang RBS dari bayar macam mana tu? Okey, katakanlah sini belum berlaku retracement. Ni ada satu shadow panjang kan? Jadi ada sebab lah kenapa dia nak turun, betul tak? Sebab apa sini belum berlaku hutang? Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni kalaulah kata contoh, sekarang ni kita tak tahu pasal apa dia nak turun, sini belum berlaku hutang. Yes, kita boleh kata dia nak turun. Tapi masalahnya dalam keadaan yang sekarang, candle ni shadow dia panjang dan dah sampai ke level support dah. Nampak tak? Nampak. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun dia nak naik. Tapi kenapa dia tak naik? Nak kata ada hutang, tak ada hutang dah pun. Faham tak? Masih hutang dah bayar lah. Dah selesai lah bila mana ini RBS. Okay, RBS ni tadi, sorry, belum, sorry, saya silap. Ini RBS kena datang daripada candle bear. Sorry, yang tu saya silap. Okay, so sekarang ni, okay, macam ni. Katakanlah sekalipun dalam satu keadaan yang mana candle ni daripada candle bear. Contoh ni contoh. Okay, faham. Okay, so dah tak ada sebab kenapa untuk dia turun. Ini contoh so abaikan candle pool ni Tapi sekarang ni saya nak awak faham kenapa kita nak kena trace apa yang berlaku pada monthly. Tu yang saya nak faham. Yang tu. Okay. Yang kata monthly belum buat retracement dekat RBS tu. Yang tu yang saya nak awak faham tu, yang tu. Faham tak? Faham. Sebab saya nak awak boleh multi time frame analysis. Makna kata okay, monthly belum buat retracement lagi. Sekarang ni untuk weekly sebenarnya semua dah clear, tapi dia tetap juga tak naik. Pasal apa? So relate balik analisis antara dua time frame tu. Itu skill yang saya nak ada. Faham tak? Okay, faham. Saya salah yang tadi. Yes, saya mengaku. Tapi yang saya nak awak boleh baca pasal apa dia tak boleh nak naik lagi. Itu yang saya nak. Relation antara satu time frame dengan satu time frame yang lain. Boleh? Boleh. Okey, baik. Tapi kalau kat dalam ni ada kat dalam graf ni kiranya memang logik dah dia akan terus, sebabnya weekly pun dia tak retrace lagi kan? Dia macam ni. Saya tak nak awak pandang weekly semata-mata. Awak faham tak Aikal? Faham. Sebab kalau kata kita hanya pandang kepada weekly semata-mata, saya takut itu adalah the last level yang dia akan turun. Ada andaian yang macam tu. Tu yang saya tak nak. Boleh faham? Boleh.
Kalaulah kata kita pandang kepada kedudukan support yang awak buat sekarang ni, okey, dekat sini awak ada buat satu support. Synchronization itu berlaku monthly, weekly, daily. Jadi kalau kata okey, sekarang ni belum berlaku retracement, ini candle bull, sini RBS. Jadi price tu akan turun dekat sini. Dan saya tak nak ada satu andaian bahawa paling rendah dia boleh turun dekat sini. Saya tak nak benda tu. Sebab apa? Kena ingat bahawa dekat sini masih lagi belum berlaku retracement untuk monthly. Boleh faham? Boleh. Ini dia. Ini point dia untuk monthly dekat sini. Jarak tu bukan dekat. Ada lebih kurang 948 pip. Tercirit tu kalau kata hold. Boleh? Boleh. Faham setakat ni? Faham. Okey, baik. Sama jugalah kes dengan daily ni. Pasal apa hari Jumaat? Nampak dia turun dekat sini. Kalaulah kata dia boleh close bawah ni pun dah cantik dah sebenarnya. Tapi nampak dia close dalam level support. Dia tak close betul-betul bawah daripada support tu tadi. Dan pada semalam hari Khamis, bull tu dia berjaya membatalkan kedudukan SBR. Dan yang paling tinggi sekali pun dia boleh pergi takat ni lah. Okay. Kalau kata kita perhatikan based on time frame daily ni, yang ni yes, retracement semua clear ni. Tak ada apa-apa yang menghalang sebenarnya. Cuba tengok betul-betul. Dah tak ada apa, dah clear dah. Tapi dia tak boleh nak straight away turun juga. D1 RBS tu belum clear lagi cikgu. Mana? D1 punya RBS belum potong lagi kan? Yang ni? Belum potong maksudnya? Belum clear lah. Belum clear maksudnya? Dia akan tarikan mainan kat situ ada lagi kot. Saya kurang faham tuan. Macam mana? Ya, dia RBS atau SBR ni dia akan dia mansuhkan bila candle body potong dia kan, betul? Bukannya bukan shadow aja. Kalau tak salah saya yang D1 punya RBS tu belum ada candle yang potong lagi. Betul. Jadi dia boleh pergi lagi ke situ lah. Okey, saya maksudkan tadi berkenaan dengan retracement. Kalau kita nak kata bahawa belum berlakunya retracement pun dah jadi, kan? Jadi sebenarnya kalau kata dia nak turun straight away, dia nak turun, should be tak ada isu lah kat situ. Pasal apa? Retracement pun dah jadi, ikut-ikut lah. Sebab apa? Sini okey, dia retrace, selesai dekat sini, kan? Lepas tu dia naik, dia turun, dia naik. Jadi terjunan ni tadi sebenarnya bukan sebab dia nak bayar hutang sebenarnya, tak. Sebenarnya kalau kata dia nak terjun ni, dia boleh straight away terjun sampai ke bawah. Boleh faham tak? Masih dia tengah buat perubahan trend lah cikgu. Sebab kalau cikgu tengok terjunan tu, dia turun, dia buat satu bull. Sekarang ni expectation dia akan buat candle bear pula. Lepas tu dia akan jadi bull baru. Perubahan trend. So jadi low, ada lower low, lower high baru. Sebab tu saya cakap kita kena recall balik apa yang berlaku pada time frame monthly. Apa yang kita kena ingat, bear in mind. Apa yang berlaku pada time frame weekly, kita kena ingat. Monthly. Lepas monthly kita kena susun pada weekly. Simple je cara nak ingat dia. Bila mana dah buat plotting, kemudian kenal pasti apa point yang seterusnya. Kalau lower high, apa point seterusnya untuk lower high? Lower low. Kalau kata weekly, dia dah buat lower high tadi. Apa point seterusnya? Lower low. Makna kata akan datang pergerakan tu akan menurun. Boleh faham? Okey. Pergerakan tu tadi dia tak bermula daripada time frame yang besar. Cumanya arah itu yes kita boleh nampak pada time frame yang besar. Tu yang orang selalu cakap, ikut trend time frame besar, ikut time frame besar, ikut candle arah apa benda semua.
Kan? Orang cakap lah, apa yang diorang faham saya tak tahu, dan macam mana cara diorang baca saya tak tahu benda tu. Saya cakap terang-terang. Saya hanya tahu cara saya sahaja. Okey? Cumanya, bila mana kita dah tahu, okey, monthly dia dah buat point low high, lepas ni dia nak buat lower low. Weekly pun sama juga, dia dah buat low high, lepas ni dia nak buat point lower low. Jadi, kedua-dua time frame, monthly dan weekly, memberikan sebuah gambaran pada kita bahawa lepas ni akan berlakunya penurunan. Boleh faham? Boleh. Boleh. Bila mana hal tersebut berlaku, kita nampak ada retracement yang masih lagi belum berlaku dekat time frame daily. Macam ni lah contoh. Okey, masuk buy. Jadi janganlah pula berandaian bahawa dia duduk dekat monthly, weekly, daily punya support, so aku pun nak hold. Janganlah ada andaian yang macam tu. Dan subjektif. Hold tu tadi subjektif. Pasal apa? Kalau orang lain dia akan hold lama ke apa ke, kan? Mungkin korang hold 2-3 hari. So kalau sekadar untuk 2-3 hari, okey lah. Yang saya cerita ni macam based on saya punya personal experience saya sendirilah. Okay? Hold biar je dia melayang, tak pandang chart langsung, tak tengok langsung. Janganlah dia buat gitu. Pasal apa? Bila kita dah tahu monthly dan weekly telah memberikan gambaran bahawa lepas ni akan turun ke bawah. Okey, boleh? Ada soalan? Baca point dot teori. Relatekan dia dengan time frame yang seterusnya. Itu cara dia. Bukan susah benda tu, senang je. Tapi kalau kata jenis yang malas nak tengok chart, satu je tips dia. Jaga money management. Itu je. Dah calit ni maksudnya dah letak order lah. Dah letak order, dah kira buat pertimbangan apa semua cukup. Kalau rasa nak letak stop loss, letak stop loss. Main dengan swing ni, kalau kata nak tunggu sharp entry, tak jadi kerjanya. Tu terang saya cakap. Boleh nak dapat sharp entry, bukan tak boleh. Larat nak tunggu confirmation. Afi, cuba awak cerita dekat saya. Awak trade menggunakan dominant candle, betul ataupun tidak? Betul juga. Jadi sekarang ni, kalau kata dominant candle, banyak float ke macam mana? Tak banyak float. Kalau float, saya dah cut je. Okay. Kalau kata awak nak swing dan awak gunakan dominant candle, larat tak nak tunggu? Nangis. Sebab tu saya cakap, kalau kata siapa-siapa yang rasa nak trade secara santai, bila mana dah marking, dah buat floating, kira siap-siap risk apa semua, lepas tu nak tidur dengan tenang ke, nak pergi bercuti ke apa ke, korang pergilah. Pasal apa? Kita dah prepare daripada segi emosi yang mana kita ni ready untuk float. Yang tu kena faham. Janganlah ada expectation bahawa dia pergi satu-satu SBR tu, satu-satu RBS tu, lepas pada tu terus terjun. Janganlah ada expectation yang macam tu. Sebab tu kalau kata tuan-tuan perhatikan, senang kita nak jumpa support dan resistance yang berlaku synchronization daripada 3 time frame yang besar. Senang. Tapi untuk kita dapat satu marking SBR dan RBS daripada 3 time frame yang besar, cukup susah. Betul tak? Juling mata. Susah nak dapat. Susah. Percaya dan yakinlah cakap saya. Susah nak dapat. Support resistance, ya senang. Tapi kalau kata advance marking, SBR dengan RBS, subhanallah. Kalau kata jumpa tu memang sedap. Memang sedap. Memang saya cukup suka. Tapi susah lah nak jumpa tu, susah. Dia lebih kurang macam gerhana bulan. Susah gila nak jumpa. Okay. Baik. So untuk gold ni, saya nak garapkan untuk gold. Untuk gold ni, apa yang saya cuba nak tekankan sekarang ni ialah, bila mana dah buat marking, kita akan buat floating. Bila mana buat floating, baca betul-betul do teori tu.
Kalau sekiranya kita baca macam apa nama, aku lupa nama budak ni malam ni pasal apa. Aku duk ingat Kolora je ni. Haikal. Kecil hati Haikal ni kan. Aku dah lupa dah nak sebut apa. Saya nak sebut apa tadi? Marking. Plotting. Okey, baik. Bila mana macam contoh awak buat plotting tadi, high, low, lower high, lower low, lower high dan sebagainya untuk time frame weekly tadi. Bila mana baca cara yang macam tu, makna kata kedudukan Dow teori untuk downtrend bagi time frame weekly ni dah cukup kukuh. Sedangkan bila mana kita buka satu persatu, kita cari point dia satu persatu, sebenarnya baru ada 3 point. High, low, lower high. Sebenarnya. Itu yang membuatkan cara kita baca dia jadi berbeza. Nampak tak Haikal? Nampak. Bahaya. Ini tak apa lagi pasal apa dia punya current price dekat sini. Okey? Macam mana kalau kata dia punya apa nama current price dia dekat sini dan candle tu warna merah macam tu juga. Ada kemungkinan besar dia akan turun dekat RBS ni, lepas tu dia boleh pacak naik. Tak jadi juga ni lower high ni. Dah bertukar pula kepada point yang baru. Nak kena baca. Benda tu nak kena baca. Perhatikan betul-betul. Jangan duk nampak, oh sini. In term of Dow theory, apa yang Haikal ambil, betul, tak salah. Tapi kena ingat, kalau kata Haikal buat macam tu, tak ada makna lah Haikal belajar badar. Pasal apa? Dalam badar, apa yang kita belajar dan kita praktikkan ialah kedudukan SBR dan RBS itu boleh dibatalkan. Itu yang membuatkan kita berbeza dengan tim yang lain. Yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Dow teori. Wallahualam, saya tak tahu dan saya tak berjalan-jalan dalam grup yang lain. Saya jenis orang yang bergua. Tapi saya rasa mungkin tak ada tim yang relatekan Dow teori dengan SNR. Saya rasa tak adalah. Kalau ada, alhamdulillah lah. Boleh duduk satu meja berbincang untuk kita memperbaiki lagi lah apa yang kita tahu. Tapi saya rasa macam tak ada. Wallahualam lah. Jadi gunakan pengetahuan tentang bagaimana berlakunya pembatalan SBR dan RBS tu tadi dan relatekan dia pula dengan Dow teori. Kena gunalah. Dan kita baru boleh kenal pasti point mana yang betul-betul kuat. Sebab kena ingat, Dow teori punya point sepatutnya dia merupakan satu point yang tidak akan kembali. Price tak akan pergi balik kat situ, takkan. Boleh Haikal? Faham. Betul kau faham ni? Cuma memahami. Baik, untuk goals sekadar ini, ada soalan ataupun tidak? Haikal. Ada soalan? Dari saya tak ada. Yang lain-lain ada soalan ataupun tidak? Cikgu, soalan refresher satu boleh? Silakan. Tolong pergi ke daily cikgu, goal daily. Okey. Dekatnya apa tu yang senggat waktu tu apa? Okey. Yang dot line yang nombor 2 daripada kanan tu. Okey. Kan ada daily punya resistance candle nombor 3. Okey. Yang dululah, and then dekat bawah dia tu kita boleh consider sebagai support become resistance tak kalau dia dekat-dekat dengan resistance. Tu saya kadang-kadang benda ni jadi confuse balik. Adakah dekat bawah tu dia ada candle bear nombor 2 daripada apa time cut tu kan. Yang ni lah. Yang sebelah kanan ni, kanan. Yang ni. Nombor 2 dari sebelah nombor 2 sebelah kiri. Nombor 2 sebelah kiri cikgunya cursor. Ni. Tak lagi kanan sikit. Satu lagi satu. Ni. Okey, candle bear ni dengan candle bull ni kan. Boleh tak kita ambil bawah dia sebagai SBR?
Walaupun dia dekat dengan apa resistant kat atas dia. Tu. Kadang-kadang benda saya confuse balik. Okey, kalau kata sekarang ni boleh tak? Sekarang tak lah. Pada masa tu sebelum terjadi candle yang selepas tu. Okey, sekarang ni candle ni lah. Candle ni. Ya betul. Okey, jadi candle ni close. Okey, kalau tengok atas tu kan ada resistant kan? Atas ni. Kalau kita atas candle yang ada SBR yang tu, ni lah. atas dia kan resistant. Bawah dekat tu boleh tak kita consider sebagai SBR? Okey, siapa boleh jawab soalan ni? SBR tetap akan ada. Walaupun ada resistance kat atas tu, kita tetap marking SBR tu. Boleh Boleh. Kena ada. Pasal kadang-kadang saya confuse. Ni nak marking ke tak payah? Tu yang nak cari balik video banyak sangat. Jadi nak cepatnya jawapan lah. Itu. Selagi dia tak batal, walaupun dia dekat dengan resistance, kita tetap kena marking. Okay. Thank you. Tuan Nordin puas hati ke? Puas hati. Itu je soalan dia. Itu saja. Refresher. Tanyalah lagi. Kita nak tengok juga Lina punya skill menjawab soalan macam mana. Tak, itu je yang saya tahu. Saya sebab saya tengah mencari pelapis untuk handle kelas yang akan datang. Sebab tu dah boleh tu je kau Dina. Dah boleh lah tu. Betul lah. Nak tengok lagi tu cerita dia. Dah pendek sangat pula soalannya. Okay. So yang lain-lain ada soalan lagi tak? Tak ada. Untuk goal tak ada. Sebab saya nak berpindah kepada Hazikah pula ni. Clear. Allahu Akbar. Bismillah. NZD USD. Okey, Hazikah, silakan. Kalau dari the theory, trend ni akan uptrend. Okey. Terus sekarang dalam perjalanan nak buat high. Confirm sebab bull candle. Macam ada tak kemungkinan untuk dia terjun ke bawah? Ada, sebab ada 2 lagi yang belum bayar hutang. 2 lagi? Kenapa 2? Tu yang monthly punya. Monthly punya apa? Kenapa boleh jadi 2? Kenapa boleh jadi 2? Tu soalan saya. Ada 3 RBS tu monthly. Kenapa boleh jadi 3? Kena ingat. Sebab belum buat reversal. Kena ingat. Bayar hutang dengan menghalang pergerakan merupakan 2 situasi yang berbeza. Apa tadi cikgu? Bayar hutang dengan? Menghalang pergerakan merupakan 2 situasi yang berbeza. Bendanya sama. Contoh. Tengok betul-betul. Yang ni bayar hutang. Yang ni dia kena buat retracement dekat situ. So yes, ini kena bayar hutang. Tapi kalau yang ni kita tak boleh nak kata dia bayar hutang. Dia sekadar menghalang sahaja pergerakan USD daripada turun ke bawah.
Sebab dia bukanlah RBS daripada struktur yang sama. Boleh ataupun tidak? Boleh. Faham? Okey, faham. Baik. Sekarang ni higher low ni dah jadi ke belum? Dah. Kenapa Hazikah kata higher low tu dah jadi? Belum. Sebab dia belum sampai RBS bawah tu. Jawapan yang pertama, higher low tu dah jadi. Cumanya, higher low tu sepatutnya dia jadi dekat RBS yang double pixel tu. Boleh? Okey, boleh. Okey. Macam mana kita nak confirmkan bahawa telah pun berlakunya higher high, higher low dan sebagainya? Sama macam resistant dan juga support. Kena ingat, high, higher high itu untuk uptrend. High dan lower high, contoh, itu untuk downtrend. Semuanya resistant. 4 poin yang saya sebutkan tu tadi, 4 tu resistant. Dan macam mana kita nak kata telah pun berlakunya resistant? Caranya ialah bila mana ada candle bull dan sebelahnya candle bear. Itu sahaja. Boleh? Boleh. Macam tu juga dengan untuk kita tentukan bagaimana untuk berlakunya point high low, low dan juga lower low. Boleh? Okey, boleh. Bila mana candle bear sebelah dia ada candle bull, makanya yes, dah berlaku high low. Tapi sepatutnya sini berlaku retracement. Boleh faham? Jadi sekarang sebab di dalam range uptrend. Dalam struktur yang sama. Boleh? Okey, boleh. Jadi sekarang ni nak declare bahawa telah pun berlakunya higher low. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat, retracement belum jadi. Pasal apa kita kena keep remind kita punya diri sendiri bahawa retracement belum jadi? Sebab kita tak nak bila mana kita dah buy, for sudden, tiba-tiba dia terjun ke bawah. Itu yang kita tak nak. Faham? Okey, faham. Jadi sekarang ni kita buka weekly. Bila mana buka weekly, nampak tak dekat sini? Apa yang berlaku sebenarnya sini retracement yang belum berlaku. Awak guna FX open kan? Nampak lari banyak, nampak. Dan kekalkan analisis dengan FX open, jangan tukar. Jadi adakah sebab belum berlakunya retracement, sebab tu dia naik sampai sini? Ada tak kemungkinan tu untuk berlaku? Ada. Tapi masalah dia sekarang ni, dua-dua plotting yang Hazikah buat untuk weekly ni tadi, plotting ni dua-dua uptrend. Tak memberikan langsung gambaran bahawa lepas ni akan berlakunya terjunan. Bahaya tu. Boleh? Okey, boleh. Macam yang saya cakap, kena ingat bahawa retracement masih lagi belum berlaku untuk time frame monthly. Kena ingat benda tu. Baik. Dalam masa yang sama, bila mana buat analisis, visualization untuk plotting ni, point dot teori ni dan juga plotting ni, kekalkan hanya pada, yang ni weekly punya, sorry. Kalau kata plotting dengan dot teori, kekalkan hanya untuk time frame tersebut sahaja. Jangan visualkan dia dekat time frame lain. Kalau kata nak tengok daripada segi point dot teori, saya tak pastilah sebenarnya dekat sini macam mana, tapi ni sebenarnya salah ni. Sini higher high, sepatutnya straight away ambil dekat sini higher low. Dia tak ada jadi macam ni. Dia tak jadi macam ni. Sepatutnya kena terus ambil ni kat bawah. Okey. Kejap. Untuk weekly, so yang ni belum turun.
Yang ni naik. Okey, sini ada RBS, sini ada RBS. Sini dia tak touch lagi. Kalau kata FXO pun dia dah touch ke belum RBS weekly tu? Yang ni? Sekarang ke? Ya, cuba tengok kat RBS tu dia dah touch ke belum? Apa susah tak? Sekejap. Tu dia. Mana NZD USD. Belum cikgu, belum. Belum touch. Oh, apa nama, Tuan Nordin dah ada FX Open Ada buka ni je lah account. Buka account lah. Tapi tengok goal punya tak sama lah. Dia punya cut off untuk apa 4 jam. Dia masa dia lain. Lain. 1 jam lebih awal lah. Jadi saya pun alamak. Saya kekalkan kat zero je lah. Senang sikit. Okay, baik. So yang ni FX Open. Sekejap saya share. Okay, baik. So sini FX Open. Okay, tapi masih lagi lari sebenarnya marking ni. Kalau saya pakai FX Open pun tak apa. Okay, tengok daily. Tu dia. Tak kena pun sebenarnya. Nampak? Yang ni pun dia tak boleh nak close lebih tinggi daripada kedudukan resisten yang ni. Nampak? So kemungkinan Hazikah kena ada kemungkinan bahawa yang dia akan terjun ke bawah. Sebab Hazikah kena ingat monthly masih lagi belum berlaku retracement. Kena aware dengan benda tu. Kena ingat, kena hati-hati. Okay. Satu yang agak kukuh lah untuk weekly ni. Yang agak kukuh untuk weekly ni satu je. Sebab apa? Sini higher high dekat sini. Dekat sini higher high. Dia tak berjaya nak membatalkan kedudukan RBS higher high ni. Itu je sebenarnya. Yang membuatkan kita rasa lepas ni dia akan naik lagi. Tapi bahayalah kalau tak nampak yang mana retracement masih lagi belum berlaku dekat sini. Bahaya tu sebenarnya. Kena hati-hati. Dan tengok bila mana kita pakai FX Open sebenarnya RBS ni dah batal. 2 RBS tu dah batal sebenarnya. Nampak tak? Oh, yang kat kesir cikgu tu ke? Ya. Yang sebelah kiri saya dan sebelah satu lagi. 2 RBS tu dah batal sebenarnya. Hati-hati tu. Bila mana zero market, saya rasa dia punya kedudukan sama. Saya rasalah. Saya ingat saya tadi dia sama. Tapi FX Open ni dia lari. Hati-hati. Baik. Jadi sekarang ni Hazikah kalau kata boleh lepas ni analisis, bear in mind yang mana ada kemungkinan untuk NZD USD ni menurun. Jangan kata tak ada, bahaya tu. Dia buat retracement dekat weekly, lepas tu dia sangkut dekat sini. Ada kemungkinan yang dia akan terjun ni, bahaya. Okay. Kalaulah kata bapak banyak gila. Tu yang saya jadi takut. Juling mata. Line warna kuning tu sebenarnya maksudnya macam sebelum ni saya dah masuk. Lepas tu saya target price akan turun kat situ. Lepas tu tak sampai. Saya hold 4 hari dia naik balik. Lepas tu saya close. Awak entry dekat mana? Sekejap. Bagi tarikh dan masa. Bagi saya tarikh dulu dekat mana awak entry. Dan juga masa. Sementara Hazikah ada dah?
Cikgu nak cakap apa? Cakap dulu tak apa. Tak lah, saya nak cakap sementara awak mencari mana awak entry tu. Yang lain-lain ada soalan boleh tanyalah. Kalau awak dah jumpa tak apalah, ceritalah. Okey, tarikh 7 hari bulan 9 7 hari bulan 9 sampai 9 sampai semalam 9 dan 9 2 hari. Okey, 7 hari bulan masa entry? Masa 10 pagi. Entry apa ni? Sel? Sel. Entry sel. Apa reason entry? PO ke instant? Instant. Instant. Okay. So apa reason entry? Sebab ada SBR? Sebab saya nampak price nak turun. Nampak price nak turun tu bukan reason tu. Sebab ada kan kat bawah tu ada SBR. Kiranya kemungkinan dia boleh jadi ke bawah dan ke atas. Maksudnya boleh jadi dia touch dekat SBR bawah tu dulu. RBS bawah. Lepas tu dia naik ke atas. Tapi dia tak touch pun. Sikit pun tak. Lepas tu dia naik atas. Bila mana dia tak touch price yang kat bawah yang awak aim ni, apa yang Hazikah kena perhatikan ialah ni, RBS yang H1 ni, nampak tak ni? Oh, okey, nampak. Sebab ini yang menjadi sebab kenapa dia tak touch. Boleh? Okey, boleh. Maknanya sekarang ni, kalau sekiranya NZD USD dia nak buat terjunan ke bawah, dia kena batalkan RBS ni dulu. Itu syarat dia. Boleh? Jadi cikgu kena tunggu dia batalkan dulu, candle tu batalkan dulu RBS H1 tu ke? Kalau kata Hazikah nak masuk dari macam bahagian-bahagian atas ni, boleh masuk, silakan, tak ada masalah. Tapi the last level Hazikah kena letak kat sini lah. Pasal apa? Ini yang tidak berjaya untuk dibatalkan untuk tempoh beberapa hari tu tadi. Berapa try out? 1, 2. Dia dah sampai situ tapi dia bounce balik dekat harga tu. Faham? Okey, faham. Sekarang ni kita tengok Okay, entity dulu. Masih lagi bounce. Sekejap. Okay, M15 masih lagi bounce. Okay, maksud saya sekarang ni, saya nak dia close lebih rendah. Okay, dia close lebih rendah dan seterusnya bull tu dia sangkut kat situ. Faham tak? Oh, okay. Itu yang saya nak. Sangkut dekat SBR, line SBR tu. Ya, betul. Itu yang saya nak. Okey. Mana dia? Nampak? Tu dia. Nampak? Benda tu tak berlaku. Kalau kata nak masuk, boleh masuk dan perhatikan apa yang berlaku dekat situ pada time frame yang rendah. Maksud saya tu tadi, masuk belah atas lah. Kemudian kalau kata nak buat decision untuk hold ke apa ke, tengok apa yang berlaku di sini. Boleh? Okey, boleh. Tapi macam Hazikah, masalahnya point tu tadi, point apa nama, weekly punya pergerakan tu. Okey, Hazikah nak dia turun ke sini, yang bawah ni. Pergerakan ini merupakan minor bagi kedudukan yang sekarang. Low, high, higher low, contohlah. Okey, jadi pergerakan menurun ini merupakan minor wave bagi current structure ni yang sekarang ni. Contoh, ni contoh. Saya fokus yang paling hampir. Saya tak ambil lah yang ni. Saya tak ambil lah apa nama, higher high, higher low ni saya tak ambil. Saya fokus yang ni je. Boleh? Okey, boleh. Okey. Jadi sekarang ni sini low, sini high,
sini higher low lah, ataupun dekat bawah ni. Pergerakan yang ke bawah ni tadi merupakan pergerakan minor wave. Yang pertama, minor wave tu nak complete walaupun untuk time frame weekly sendiri bukan seminggu dua lah. Boleh? Okey, boleh. Kalau satu candle siap satu wave, satu candle siap satu wave, senanglah kita, kan? Jimat banyak masa kita. Siap je satu candle, jadi satu wave. Siap satu candle, jadi satu wave. Sebenarnya dia tak macam tu. Okay? Jadi Hazikah kena faham sebenarnya entry Hazikah tu tadi weekly punya style entry tu. Kena faham benda tu. Unless kalau Hazikah target H1 dengan H1, yang tu lain. Boleh faham? Okey, kiranya kalau macam intra marking H1 lah dan monitor H1 dan ke bawah. Kalau kata intra, Hazikah nak ambil H1, M30, M15 pun boleh lagi. Kalau kata nak aim dia pergi dekat RBS weekly, nama pun RBS weekly. Jadi dia punya corner kiri kanan tu banyak. Faham? Faham. Nak complete satu minor wave untuk weekly bukanlah dalam seminggu boleh siap, tidak. Macam-macam cara dia nak buat. Macam contoh yang ni pergerakan dia nak menurun ni kan. Sementara dia nak turun tu pun berapa banyak candle, 1, 2, 3, 4, 5. Pendek-pendek je. Jenuh kalau macam tu nak trade. Sakit jiwa macam ni. Kalau katakanlah contoh hold dekat sini, dekat atas ni, ni naik turun. Duk mandang dia saja, tak jadi kerja jawab. Sebab tu kalau kata orang kata swing, kita kira siap-siap berapa yang kita sanggup loss, dan kita aim siap-siap dekat mana yang kita nak dia sampai, TP kita dekat mana, dan kita biar. Selagi dia masih lagi berada dalam kita punya range yang kita target, so be it, tak ada masalah. Lagipun kita dah letak SL dan juga TP. Boleh? Boleh. Okay. Ada soalan lagi untuk gold? NZD USD? Setakat ni tak ada. Okay. Apa yang akan berlaku sekarang ni? Dia buat higher high. Okay, dia buat higher high. Lepas dia buat higher high, apa yang kemungkinan yang awak kena berikan perhatian untuk pantau NZD USD ni? Cuba cerita dekat mana yang awak aim nak entry, dekat apa confirmation yang awak nak kena tunggu. Cuba cerita sikit. Aduh. Nak entry kira kena tunggu price sampai dekat daily SBR atas tu. Daily SBR atas ni. Okay. Lepas tu buy dan dia meneruskan perjalanan ke atas. Macam mana dengan jangkaan bahawa dia akan menurun, macam mana pula? Bila dia break SBR tu, kiranya akan SL lah. Tak. Maksud saya, okey, sekarang ni dia menaik. Itu cerita kalau dia naik sampai sini. Kalau daripada sini dan dia straight away turun ke bawah, macam mana pula? Dia akan cari RBS bawah, RBS daily tu. Okey, katakanlah high, low, lower high. Dia buat low kat sini. Apa yang Hazikah akan buat? Saya akan sell. Hazikah akan sell. Tapi kena ingat daripada sini sehingga ke sini, ini merupakan ruang di mana kedudukan sell tu tadi dalam position yang bahaya. Faham? Maksud cikgu bahaya sebab bawah tu dia ada RBS lagi kan? Yang ni.
Pandai. Ada kemungkinan besar dia akan turun ke sini untuk buat retracement. Betul? Betul. Jadi adakah saya kena tunggu dulu dia ke bawah? Okey. Kejap, saya nak recap balik. Sekarang ni dalam ni merupakan kedudukan sel yang bahaya. Sebab apa? Ada kemungkinan besar dia akan buat retracement dekat sini. Baik, selesai yang tu. Sekarang ni katakanlah okey. Macam ni. Kemudian dia naik macam ni. Seterusnya dia turun ke bawah pula. Dia turun ke sini. Kemudiannya dia naik balik ke sini. Okay. And then dia turun sampai bawah ni. Okay. Kemudiannya dia naik sini. Lepas tu dia turun balik. Sekarang baru boleh nak entry sell dan hold. Selepas dia close lebih rendah dekat sini. Okey, boleh? Okey, boleh. Tapi kena ingat, ada dua indication. Yang pertama, dia membatalkan kedudukan RBS ni. Yang pertama, bila mana dia dah batalkan, yang ni kiranya dia dah batalkan lah. Dia dah batalkan. Kemudiannya dia naik macam ni. Bila mana dia dah naik, lepas tu dia turun bawah. Okay. And then dia membuat kenaikan. Dia jumpa balik SPR lama ni. Nampak ni? Yang ni. Nampak tak Azika? Nampak. Yang tu yang paling cantik. Paling cantik. Bila mana RBS yang sepatutnya berlaku retracement ni, kita gunakan dia sebagai SBR dia, yang mana dia akan menghalang pergerakan ke atas. Boleh faham? Oh, okey, faham. Itu dia. Yang pertama, perlunya berlaku pembatalan dekat sini. Yang pertama. Yang kedua, bila mana kita nak confirmkan, kita nak justify, okay, this is the time to sell. Macam mana keadaan dia? Bila mana dia close candle yang lebih rendah dan seterusnya, sama ada lebih rendah ataupun lebih tinggi. Tapi paling cantik sekali, price lebih rendah daripada kedudukan SBR ni lah. Itu yang paling cantik lah. Dan bila mana dia return balik dekat SBR ni, yang tu merupakan satu confirmation bila mana point lower high tu berlaku di sini. Cukup cantik. Selagi mana price masih lagi berada dalam zon ini, dia memberikan satu gambaran bahawa kedudukan sell itu berada dalam satu position yang bahaya. Boleh? Okey, boleh. Ada soalan lagi untuk NZD USD? Tak ada. Yang lain-lain? Yang lain-lain tak ada soalan Baik. Siapa dia? Tak ada. Okey. Sebenarnya saya nak combinekan macam yang saya cakap awal tadi. Kalau boleh saya nak combinekan dengan data punya sekali. Tapi sebab tadi kita ada sebut kita ada buat sedikit ulasan perbincangan berkenaan dengan pullback. Saya rasa dan saya kira ini merupakan kali yang keberapa kita berbincang berkenaan dengan pullback. Tapi saya rasa kali ni agak detail sikit lah perbincangan tu tadi. Daripada definition dia, pergi kepada cara nak marking, kemudiannya pergi pula cara nak entry dan sebagainya. Jadi kalau kata kita sambungkan dengan data, saya nak kena render lama. Sebab rendering ni dia ambil masa yang lama. Mungkin dalam sejam dua juga ni. Mungkin pergi sampai pukul 12 juga ni. Jadi saya nak stopkan video tu setakat ni. InsyaAllah sekiranya kesihatan mengizinkan. Kali ni kesihatan saya pula gatal pula pergi makan kacang panjang. Dah dapat ubat. Kita akan sambung pada hari yang berikutnya, iaitu hari Sabtu ataupun Ahad, insyaAllah, untuk kita discuss berkenaan dengan data. Dan saya kira sekarang ni data agak senang, Afi. Sebab ada intra punya target. Ke awak rasa susah ada intra punya target?
Saya lately ni tak tengok sangat cikgu sebab macam busy kan. Tapi bila nak tengok